Jawi balik bahasa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan arti maksud kata pendek kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada adanya. Ada sungguh pada wakil hak disembah tu tidak ada melainkan Allah. Tu maknanya pertama. Terak dua lagi, Tuhan yang satu. Tuhan hak sungguh saya. Dah. Tuhan hak sebenar satunya. Satu jua yang bernamanya Allah. Tu makna dan apabila ketahui engkau akan dimakan itu, dimakan yang tersebut daripada makna la ilaha illallah tu. Jawab apabila maka ketahui olehmu, maka ketahui olehmu bahawa napi pada la tu. Tak situ napi ialah dilah. Napi ialah la. Itu terhadap ia napi. Apa makna terhadap? Yakni menghadapi ia napi. Dah. Napi la ilah saja. La tu. La seka ni. Duk hadapi ni la. Ni. La kita boleh la. Ni la ni kita panggil apa ni? La ni dikatakan nafi. Gapa nafi? Meniada. Bahasa Jawi meniada. Kama dia nafi ni duk tuju mana? Duk menghadapi ia. Duk menghadapi ia. Duk tuju ia. Dah. Nafi ni duk tuju mana? Duk menghadapi ia nafi menghadapi dan terhadap atas yang disembah. Ada hadapi pada nah tengok la. La ni duk hadapi nah la. Duk tuju gi kepada tiada yang disembah, ilaha ni. Tuju ni la ilaha. La tu duk tuju pergi pada atas yang disembah. Tiada jenis yang disembah. Ilaha dengan mana? Makluha. Tiada Tuhan yang disembah. Nata la mana nak? Ma'buda. Ilaha dengan mana? La ma'buda. Tiada yang disembah. Makna diri la duk menghadapi kepada mana? Kepada yang disembah. Yang disembah nak? Dengan sebenar. Duk tuju dan menghadapi kepada Tuhan ataupun yang disembah dengan sebenar pada wakil makbud. Cara Tuhan hak yang disembah dengan sebenar pada wakil, pada hak sungguhnya. Tu wakil. Kalau kita tengok pada berala duk sembah orang Sia duk sembah berala Tok Kong tu. Patu Tok Kong Cina, Fok Cina sembah. Patu berala bagi Fok India sahak tangi banyak tu berpuluh-puluh let ni 10 let ni 10 dia duk sembah Fok India. Maka la ni duk nafi kepada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil. Nak tolak kata Tuhan hak yang disembah dengan sebenar pada wakil. Tiada jenis Tuhan hak yang disembah dengan sebenar pada wakil tak ada. Tak ada. Tak ada. Berala hak dia sembah tak benar. Tok Kong hak demo duk sembah tak benar. Tok Kong hak Rusia tak benar. Tok Kong Cina tak benar. Sebab apa? Benda tu pada sebenarnya bukan ada. Dah. Kama dia duk tujukan nafi ni pada wakil, maka tak kalau itu makna kata kita, makna kata arti kita saat ni maksud daripada kata kita tiada Tuhan melainkan Allah itu. Tiada Tuhan melainkan Allah itu kawannya. Apa makna? Tiada Tuhan melainkan Allah itu ternapilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat pada sunguti melainkan Allah duk ternapi Tuhan hak yang disembah dengan sebenar pada hakikat tak ada weh belaka. Tak ada. Tuhan berala pun bukan, Tuhan Tok Kong pun bukan, Tuhan lembu pun bukan, Tuhan pokok kayu tu kan panggil tak sebenarlah. Nak ternapi Tuhan hak yang disembah dengan sebenar pada hakikat ada dia tu melainkan Allah. Nah, semua hak lain tu ternapi. Bunyi pelenggik tu. Ternapi yang disembah dengan sebenar. Dengan sebenar pada hakikat. Makna kata pada hakikatnya hak yang disembah dengan sebenar tidak lain tidak bukan tak ada melainkan Allah. Mana nak? Maka ia Allah jua ya. Hak Tuhan hak disembah dengan sebenar dan pada hakikat. Yang tiada ternapi. Allah Ta'ala hak sebenar. Hak yang disembah dengan sebenar ialah kena pada Allah. Allah Ta'ala ni tak termasuk dalam napi ataupun tidak diternapinya pada hakikat. Hakikat dinapi itu kepada Tuhan yang disembah dengan gawa, dengan tak sebenar.
Adapun Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat tidak ada melainkan Allah. Allah jua dikata Tuhan yang disembah pada hakikat dan pada kebenaran. Pada wakil hak lain tu plesu belaka ditolak, belaka dinafikan akan dia. Tengok. Maka jika dikatakan orang tanya. Maka jika dikatakan orang perhati tu. Nak bunyi peling kita. Apa tak kita suruh kali lagi. Maka jika dikatakan orang, maka jika orang tanya nak bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat, hak disembah dengan sebenar pada hakikat, pada diri kara, pada nafsil amri, pada wakil tu hak sungguh mana yang disembah dengan sebenar, pada wakil, pada hakikat yang lain daripada Allah itu, hak lain daripada Allah Taala itu ada ke tak ada? Tiada ada ia yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain pada Allah tak ada. Tak ada ia. Tiada ada ia yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah sekali-kali. Sekali-kali tak ada. Maka tiada sah dinafikan dia. Kerana menafikan barang yang tiada ada. Kita menafi pada barang yang tidak ada. Nafi barang tidak ada. Mana? Yakni Tuhan yang disembah dengan sebenar. Malaikatnya tak ada. Malaikat Allah yang disembah dengan sebenar tidak ada. Tuhan yang disembah dengan sebenar pada adanya tidak ada. Malaikat adanya Allah Ta'ala. Pasti dia kata ketika ni tak sah dinafi akan dia. Akan yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain pada Allah tu tak ada pada hakikat. Kerana menafi barang yang tidak ada itu tahsilul hasil. Hak tu jadi tahsilul hasil. Menghasilkan hasil dah. Mana kena? Poning ya. Teh nak nak apa tengok. Ni kita terlubai jarum ni. Demo ni pocok dah. Jarum sok ni cocok tembus lek sana. Lepas tu mari jarum lain mengkeselkan lubai juga. Hak tu dia panggil menghasilkan ya hasil dah. Supaya Tuhan kita buat langit. Ada Tuhan seorang lagi mai buat langit juga. Mengkesel pada kesel ni bagi Tuhan kita. Orang panggil menghasil pada perkara hasil. Paning kalau kita ginapi kata tidak ada Tuhan yang sebenar, malaikatnya pada wakil tu tak ada dah. Tak ada malaikat Allah Taala juga. Maka nafi tu duk menghadapi kepada ma'bud Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah dengan sebenar tak ada. Malaikat yang adanya Allah. Pasti dia kata tak sah kita nak menafi Tuhan yang disebenar tu sebab pada hakikatnya tak ada. Pada hakikat tak ada malaikatnya Allah Taala. Maka menafi pada perkara yang tak ada ni dia panggil tahsilul hasil, itu mustahil. Nascaya berkata kami makna menafikan demikian itu mengkhabarkan, nak mencerita kata Tuhan selain daripada Allah tu tak ada, malaikat Allah Taala saja, dan mengiktikadkan ketiadaan adanya ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dah tak ada malaikat Allah. Tiada maknanya meniadakan barang yang tidak ada. Bukan nak meniada barang yang tak ada. Dan sah dijadi nafi itu berhadap kepada barang yang didalai mukmin. Tengok. Payah sikit tu. Dalai sikit. Ni kena mikir ni. Nak buat gana, nak ipeh tengok. Tengok satu. Payah sikit makna ni. Tapi benda naknya kalau yak kata Tuhan tu ada, sebenar tu Tuhan kita. Tapi nak yak tu duk bunyi peling sikit. Tengok. Dia kata makna la ilaha illallah, makna pertama tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar adanya malaikat Allah. Nak ayat kata Tuhan hak disembah dengan sebenar pada pihak adanya, pada pihak wujudnya, tak lain tak bukan malaikat Allah. Hak lain tu tak ada sekali-kali. Kalau ada pada zihin bagi orang kafir, kalau ada pada orang Majusi, kalau ada pada orang Nasara, Nasara kata Nabi Isa Tuhan mereka. Kalau ada pada hati mereka, tapi pada wakil, pada sunguti tak ada. Tak ada pada wakil, pada hasil, pada diri perkara sendiri tak ada. Kalau kita kira akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua lain daripada Tuhan, lain pada Allah. Tuhan Tokong, Tuhan Berala, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Malaikat ataupun Tuhan Aziz tu semua tu dikatakan bukan Tuhan pada hakikat. Lepas tu ya dakwah itu tidak sungguh. Pada wakil tu bukan. Makna yang kedua Tuhan yang sebenar satu juga. Saja. Iaitu yang bernamanya Allah. Kemudian makna la ni duk tuju mana menghadapi kepada ilaha. Ilaha dengan mana ma'budah. La ilaha dengan mana la ma'budah bihaqqin illallah. Tiada yang disembah. Jadi la tu duk tuju duk menghadapi ke atas ma'budah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar illallah. Iaitu nafi yang hadap dan menuju ia atas ketuhanan yang disembah dengan sebenar pada wakil. Makna kata kita tiada Tuhan malaikat Allah. Nak ayat Tuhan sungguh Allah.
Lepas tu Tuhan hak orang Sia kata berala, bukan. Tuhan hak orang Kristian kata Nabi Isa, bukan. Pada wakil bukan Tuhan. Kerana benda tu benda kena sangma. Lagi pula benda tu kena dibuat dan dijadikan oleh Allah. Sebab tu kita nak kata Tuhan walaupun dia iktikad sepenuh-penuh daripada berala Tuhan dia, Nabi Isa Tuhan dia, tapi tak dinamakan akan dia, ditolak dengan laha. La nak tolak Tuhan hak tak sebenar. Illallah, disabit dengan illallah, nak sabit Tuhan sebenar Allah. Dan pula wari dengan la, ini nak tolak Tuhan hak tak sembah dengan sebenar, maka ditolak, diingkar, disepak akan dia dengan la. Tapi nak mengambil, nak isbat ialah Allah. Allah juanya Tuhan. Allah jua dikatakan Tuhan yang sebenar. Tengok, ternapilah, naklah ternapilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat sunguti malaikat Allah, maka ia Allah jua yang tidak ternapi. Di dalam la ilaha illallah, maka menafi semua Tuhan selain pada Allah. Berala, lemu, tokong, daripada kita tahu Nabi Isa, daripada Aziz, daripada lain-lain lagi, pada batu, pokok, kayu, dan modok semua tu, maka dinafi, ditolak. Maka yang tinggal tidak ada, maka ia Allah Ta'ala jua yang tidak ternafi. Dalam la ilah semua nafi Tuhan tak sebenar. Pada wakil, tiada apa? Tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, tolaklah kau, tolak. Tuhan balak, ditolak. Tuhan batu, ditolak. Tuhan tunggu kayu, ditolak. Tuhan lembu, ditolak. Tapi isbat siapa dia? Allah jua. Hak yang sabit Tuhan jua yang tidak ternafi dengan la. La saat itu tak ada menafikan akan Allah. Kalau dia kata nafi juga, nafi pada zahir, tapi pada makna tidak ternafi. Bahkan Tuhan yang lain pada Allah, seperti bala, batu, pokok kayu, lembu, tunggu dan matahari. Nah, maka semua ini ditolak dan disepak dengan la ilaha. Disepak dengan la ilaha, disepakkan dia. Karena ini nama Tuhan juga pada orang kafir dan agama yang lain dan agama yang lain. Tetapi pada hakikat dan sebenarnya bukan Tuhan hak sebenar. Karena dia disepak dengan ilaha, la ilaha, sepak Tuhan hak tak sebenar. Tapi nak menyabit Tuhan hak sebenar, maka Tuhan hak sungguh ialah Allah. Maka diri Allah tidak ternafi, tidak tersepak dengan diri la. Itu dia isbat Allah. Kama dia la ilaha illallah. Kata setengah kalau dia tanya, menafi perkara yang tidak ada seperti Tuhan yang berala. Tak ada. Sunguti bukan Tuhan. Dan pula lembu. Lembu sunguti bukan Tuhan. Pada hakikat. Ni pegangnya setengah daripada orang-orang kafir. Lepas tu kalau dia pergi kata lembu ni Tuhan dia, berala Tuhan dia. Pada hakikat tidak ada sebenarnya. Sebab itu tak panggil Tuhan, pada wakil tak panggil Tuhan. Maka tidak sah menafi perkara yang tidak ada. Hak sunguti berala bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan. Lepas tu pergi nafikan akan dia dengan lah, maka sunguti yang panggil tak sah. Tahsilul hasil. Menghasil perkara ada hasil dah. Perkara tu orang panggil tak ada boleh dinafi. Lepas tu kita pergi menafi, dia kata tak sah lagu kita menafi. Malaikat kita menafikan, kita takdir kata di zihin orang mukmin tu berimej kata Allah, dan zihin bagi orang kafir ya taswir kata lembu itulah sebenar Tuhan dia, ataupun tokong tu sebenar Tuhan dia. Kalau kita menyilang kata la ilaha, ya kata ada orang rak musannif, ada orang rak kata tak sah ni la ilaha, gimana pi kata Tuhan yang tak sebenar pada semua, ataupun Tuhan yang disembah dengan sebenar pada adanya. Maka berala ni bukan Tuhan yang disembah dengan sebenar, makna kita pergi menafi benda yang tak ada. Dia kata lagu tu jadi tahsilul hasil. Maka jawab musannif belakang, kita kata menafi kita ketika ni kita iktikad kata barang hak yang ada di dalam zihin orang mukmin Tuhan sebenar ialah Allah. Hak lain disepakkan akan dia. Kita tak usah iktibarlah kata perkara-perkara yang sabit di dalam hati orang kafir lagi kan atas. Sekat tu dulu. Kamar kata wallahu a'lam. Qada tu dulu. Tu dia. Kita nak pergi panjang lagi tengok. Dah sikit. Nah, apa lagi nak pergi sikit tu. Iaitu mustahil nascaya berkata kami makna menafi di Makkah itu mengkhabar. Kita pakai menafi ketika itu makna nak mengkhabar. Mengkhabar atau tidak ada Tuhan di semua dengan sebenar. Hak yang ada Allah nak khabar lagu tu, bukan nak menafi. Maka apabila kita pakai makna mengkhabar, maka ketika itu sah kita menafi dengan la tu makna nak mengkhabar dan nak mencerita. Dan mengiktikad ketiadaan adanya, tidak adanya, tiada makna meniadakan. Iktikad kata tak ada Tuhan selain daripada Allah tu tak ada. Tiada maknanya meniadakan barang yang tiada ada. Bukan kita nak meniadakan barang yang tak ada.
Bukan kita nak meniada kata, berhala tu tak ada meniadakan akan dia. Tapi makna ketika ni, tiada ketiadaan ada. Tak ada nyo Tuhan hak sebenar. Lain daripada Allah. Benda tu benda ada. Berhala ada. Lembu ada. Tokong ada. Lagi pula tunggu kayu dan benda semua tak ada. Tapi ada ketika ni bukan nak makna kata meniadakan barang yang tiada ada. Nak meniada barang yang tak ada. Bukan. Makna nak gawa. Nak ketiadaan ada. Ataupun iktikad ketiadaan ada Tuhan selain pada Allah. Daripada berhala bukan Tuhan. Iktikad ketiadaan ada. Bukan kita nak meniada barang yang tak ada. Bukan. Dah. Dan sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin. Pada mau tanya tak? Asal ke tak ni? Makna kata, kita saat ni tu, kita apa? Kita menafi dengan la. Menafi dengan la pada perkara yang tak ada. Maka jawab kita jadi tahsinul hasil. Benda yang tak ada. Kita hidup menidak mana bodoh. Jadi hasil benda hasil dah. Makna mentak ada benda tak ada dah. Lagu ni mustahil. Maka dia jawab kata kita pakailah ketika ni dengan makna mengkhabar. Apa? Mencerita kata tiada Tuhan hak sebenar pada yang disembah. Ataupun Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil. Nak khabar gitu. Nak cerita kata royak Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil. Ataupun Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil. Ialah Allah. Nak beritahu. Bukan nak menafi. Kita pakai makna mengkhabar. Ataupun kita buat dan mengiktikad ketiadaan adanya ada Tuhan. Tuhan yang lain pada Allah Taala tu tak ada. Yang ada Allah. Tiada maknanya nak meniadakan barang yang tidak ada. Bukan kita nak meniada. Meniada dengan tidak tu lain. Ketiadaan makna ketiadaan ada. Tak ada Tuhan sebenar malaikat Allah. Bukan kita nak meniada perkara yang tak ada barang yang tidak bukan. Perkara tu ada lah. Kita tahu berhala tu ada. Kita tahu lembu ada. Tapi kita tak ada nak meniada perkara yang ada. Nak tak ada tu bukan. Hak tu kerjaan Allah Ta'ala nak meniada perkara yang tak ada. Ataupun nak meniada perkara yang ada. Nak menimbul perkara yang tak ada. Nak ada hak tu Allah. Tapi ketika ni pakai mana? Ketiadaan ada. Mana tahu Tuhan selain pada Allah tak ada. Bahkan hak yang ada Allah. Bukan nak meniada kata hak Tuhan yang tak ada tu meniada dan kita meniada kata tak ada tu bukan. Faham tak tu? Tengok kali lagi. Dan sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Perkara yang ada dalam hati orang mukmin. Kerana bahasa zihin itu mentaswir dan menggambar ia hati orang mukmin. Zihin orang mukmin ni atas jalan fardu dan takdir. Akan beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kama dia menghukum ia orang mukmin atas sekalian Tuhan yang disembah dengan sebenar. Lain pada Allah tu dengan nafi, dengan menolak. Malaikat Allah jua. Faham ni? Payah nak oyak weh. Ni. Jadi dua tiga jawab apa? Jadi asal kalau kita menafi perkara yang tidak ada. Asalnya berhala bukan Tuhan. Asalnya kita kata masalahnya dah berhala bukan Tuhan. Tokong bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Kemudian kita pergi kata lagu tu saya bukan Tuhan. Lepas tu kita pergi kata kan? Kita kata tidak Tuhan yang disembah. Tiada nak ternafi Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil. Malaikat Allah. Kita pergi nafi perkara tak ada. Asalnya Tuhan Isa bukan Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Lepas tu kita pergi nafi perkara yang tak ada. Dia kata jadi tahsilul hasil. Mahasib perkara yang hasil dah. Makna perkara tu tak ada jadi Tuhan. Lepas tu kita pergi mahasib. Makna orang panggil dah hasil benda tu lah. Dia mahasib benda yang bukan Tuhan dah. Lagu ni mustahil dalam bak kita. Maka nak jawab apa lagu mana? Kalau mahasib perkara yang hasil dah ni. Kita jawab apa kata nafi ketika ni bukan makna nak meniada. Ataupun nak mentidak. Dah. Bukan makna nak meniada. Yakni makna nak mengkhabarkan. Gitu. Nasya berkata kami makna menafi idimankan itu mengkhabar. Nak khabar nak? Khabar kata tidak ada. Nak cerita tak ada Tuhan hak sebenar. Hak yang adanya Allah. Nak khabar gitu. Ataupun iktikad ketiadaan adanya Tuhan sebenar. Malaikatnya Allah. Bukan kita nak meniadakan barang yang tidak ada. Bukan kita nak meniada. Kasar benda tu tak ada. Lepas tu kita nak meniadakan. Itu bukan makna nak ketiadaan adanya.
Patut sah ketika ni kita pakainya, makna katanya tiada menafi, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, yakni kita menafi benda-benda yang ada di dalam zihn orang mukmin. Mana? Bahawa zihn itu mentaswi ia zihn orang mukmin atas jalan fardu, atas jalan buh kata, dan takdirkan ada beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar, kama dia menghukum ia atas sekaliannya dengan nafi malaikat Allah jua yang tidak dinafikan dia akan Allah. Tiada tiaga tetapi tiada hasil ra atas orang kufar. Malaikat dengan iktibar waqi' gitu. Faham tak ni? Payah sikit tu. Nak pergi faham kali lagi lah. Nak dia mau faham. Ni kita buat kali lagi lah. Tamu ni kita kata asalnya nak faham mudah-mudahnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada ada malaikat Allahnya tu ya. Makna tidak ada Tuhan, Allah yang adanya. Tuhan lain itu tak benar. Tuhan lain itu tak sepenuh. Tuhan lain semua tu hakikat tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala ginafi kata la ilaha illallah, ginafi dengan la ilaha. Ginafi benda tak ada, lepas tu kita menafi. Hak tu jadi tahsilul hasil. Lepas nak jawab lagu nak. Satu jawab makna la ilaha illa tu menafi, makna ketika ni nak mengkhabar, nak cerita tu tidak ada Tuhan sebenar melainkan Allah Ta'ala saja disembah dengan sebenar. Satu. Yang kedua makna ketiadaan ada, bukan nak meniada. Dua. Yang tiga, kita kira perkara hak ada dalam zihn orang mukmin. Zihn orang mukmin saat ni tiada hukum gara. Ya duk taswir. Tuhan berala pun Tuhan dia mau duk kata. Tuhan tok kong pun Tuhan. Tuhan Nabi Isa pun Tuhan. Orang mukmin tu dalam zihn dia, dalam hati dia, dalam otak dia, ya duk gambar begini. Tapi menghukum ia atas sekalian tu dengan api. Hukum mana? Hukum hati dia. Kata Tuhan berala. Bukan Tuhan tu. Tuhan nak tunggu rayu. Itu bukan Tuhan tu. Tuhan Nabi Isa. Itu bukan tu. Dia tasawur. Dia takdir. Di atas jalan kata Tuhan berala. Tuhan. Tapi dia mahu hukum di atasnya. Kata dinafi akan dia. Hak tak nafi malaikat Allah. Sah juga dia kata. La ilaha. Tu ketika tu. Kali lagi nah. Sekat tu dulu. Nampak pening tu. Sekali lagi. Kita buat sekali lagi. Nak dia mau nampak tu. Payah kat tu. Wasa pun belik sikit tu. Tu belik sikit tu makna dia tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kali lagi. Jom kita tengok 3 titik. Dan setengah yang dikhabarkan wajib iktikad bahawa ada kemudian daripada bakit itu hasyrun dan nashrun. Dan setengah daripada yang dikhabar, yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah perkara yang dicerita dan diberita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib i'tikad, yakni wajib kita berpegang bahawa ada kemudian daripada bangkit itu hasyrun. Bangkit tu badannya hasyrun. Gapo mana hasyrun? Dihalaukan manusia dan jin malaikat pergi kepada satu padai, satu tempat. Dan nashrun gitu dengan keadaan bertabur-taburan. Wah itu nashrun, hashrun tak atas tafsir. Hashrun makna dikupur-kupur manusia dan jin selepas pada bakit pada kupur, daripada kubur maka dihimpung mereka pergi pada satu padai. Nashrun ni keadaan mereka selepas daripada tubik pada kubur bertabur-tabur serupa dengan belalai kata setengahnya. Tu nashrun. Yakni kana ki ia musannif dengan kata dan hasyrun nashrun ni. Dengan kata hasyrun nashrun ni, gawa dah tengok disesakkan. Apa disesakkan? Dibersumak-sumakkan. Gitu. Disesakkan dan berdesak. Tu mana tadi disesak dan berdesak dan bersumak segala makhluk, yakni segala kejadian Allah Ta'ala. Tengok pada satu tempat pakak duk bersumak-sumak, duk berdesak-desak makhluk dan pula daripada kejadian Allah Ta'ala tu duk berdesak-desak dan bersumak-sumak pada satu tempat. Duk sumak pada satu tempat. Satu tempat. Satu tempat ni namanya, nama satu tempat ni nama ke? Padan mahsyar. Dah. Di sini hak tempat duk bersumak-sumak
Selepas daripada bangkit manusia daripada kubur, daripada kubur tu bangkit supaya pula, patu roh cari badan masing-masing, maka pakak hidup berdesak-desaknya, duk bersumak-sumaknya pada satu tempat yang bernama pada mahsyar. Kenapa duk berdesak situ? Duk bersumak situ supaya menyelesaikan perintahan Allah Ta'ala. Supaya nak selesai. Supaya nak menyudahi perintahan Allah. Supaya nak menyudahi perintahan Allah. Antara segala mereka itu. Segala mereka itu duk salah. Orang ni duk salah dengan orang ni. Orang ni duk kata ke orang ni, hak ni duk mengupak orang ni duk caci orang ni, hak ni tak semaya, hak ni semaya, hak ni minum arak, hak ni tak minum arak, hak ni berzina, ni tak berzina. Maka supaya nak menyelesaikan, nak menyudahi segala perintah-perintah Allah. Antara segala mereka itu mereka siapa dah? Makhluk tu. Tuhan nak selesai, dia ada salah, Tuhan balas dengan salah dia. Sebab tu Nabi kata al-jaza min jinsil amal. Jaza balasan itu daripada jenis amal seorang. Kalau seorang baik, balas dengan baik. Kalau seorang jahat, balas dengan jahat. Ya tu sedekah, balas dengan sedekah dia. Ya tu semaya, balas dengan semaya. Itu mana tu? Al-jaza min jinsil amal. Balasan mengikut dengan jenis amal. Maka supaya apa Tuhan bakit mai sini? Supaya Tuhan nak menyelesaikan perintahan dia. Hak mana yang perintah, suruh semaya. Maka orang ni semaya tak. Kalau tak semaya, maka balas dengan seksa. Kalau orang ni semaya, maka dibalas dengan pahala dan ganjaran dan syurga. Dan nashrun itu bertaburan. Bertabur supaya belalai dah. Tengok. Hasyar tu makna kata berimpung Allah Ta'ala kupu manusia pergi pada satu tempat yang bernama pada mahsyar. Dan nashrun, dan belum nashrun itu. Apa nashrun daripada nafan nasyara yang syuru. Nashrun. Apa nashrun? Bertaburan. Keluar mereka itu makhluk. Keluar daripada kubur. Lepas tu keluar daripada dihidupkan. Mula tu pakat duk le kubur, mati le kubur, maka kena balas le kubur, balas dengan seksa muka dan nakik, tanya muka nakik, rembah dengan tukak besi dia, mata supa dengan puyuk maga dah, rembah pau dah. Maka tika ni tubai mereka bertabur supa dengan bala bruh tubai kok tuku tubai. Nah, roh cari badan masing-masing. Maka roh cari badan masing, maka tubai bruh tubai lek tu, tubai lek ni, tubai lek tu, tubai lek ni dah. Pitu ni, kubur ni bertabur-tabur daripada kubur kemudian dihidup. Mula mati waktu hidup. Lepas tu lagi dan lagi wajib kita i'tiqad, kita berpegang bahawa ada kemudian daripada bakit itu. Selepas daripada bakit tu apa dia? Hisabun, ada kira ada kira amale, ada hitung amale, ada hisab amale. Amalan kejahatan hisab dengan kejahatan, amalan kebaikan dihisab dengan kebaikan. Itu mana tak? Hisabun. Ada hisab, ada kira. Supaya kita beli barang. Lepas tu kita nak hantar tu pergi keluar. Maka di tengah jalan di dan tu dia peksa. Barang tu ada barang salah ke barang tak salah, barang nipasi ke tak nipasi, dia peksa dulu. Kalau ada yang salah, dia perap, dia kena bayar. Supaya tu juga kita mari di kubur, bangkit kita pergi kepada padan, satu padan nama mahsyar, tempat berimpung di situ. Lepas tu pakat bertabur-tabur tu baik pada kubur, pergi pada satu tempat ni ada hisap pula, ada kira ada peksa pula weh. Di peksa. Hisap pada mahsyar. Duk isyak mana? Hisap di pada mahsyar. Duk isyak situ pula. Lalu mari ada dan dia situ. Sebab dan mari daripada kubur, lepas pada kubur mari siapa satu dan. Dan ni orang panggil untuk peksa amalan. Lepas tu orang ni lakah lagi tak boleh lakah. Nak lakah pergi sirap kena pan sini lu. Kena peksa lepas sore. Allah masanya beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Sebab lama. Pasal orang-orang hidup berpuluh tahun, 30 tahun, 40 tahun. Maka kena kira habis. Ambil daripada dia mukanlah dia akhir balik. Kira habis. Mu semaya ke mu tak semaya. Masa mu buat gapo gatik. Masa tu mu buat gapo. Kena kira so-so. Pas lama tak? Lama. Berapa ribu tahun tak tahu. Beribu-ribu tahun. Lepas sore-sore. Pas semenjak daripada nu. Anak cucu tak ada. Ambil pada umat tak ada lagi. Siapa kita Nabi Muhammad kena duk kira tu. Allah panggil. Kira
Pas tunggu tu duduk tengah panas. Hak fok boleh duduk tengah tedah, fok iman adil. Orang muda yang rajin buat amal ibadat. Patut orang muda orang tinah hajak berzina, dia tak mau berzina. Masuk duduk bawah bayangnya tu. Lepas tu kalau hak tak ada duduk tu, tak bukan iman adil, bukan orang muda rajin buat amal ibadat. Mana orang tinah tak ada hajak berzina, tinah hajak berzina, dia tak mau berzina, boleh duduk bawah tedah. Lepas tu lain tu duduk bawah panas lah kau. Duduk bawah panas saya. Panas saya matahari 12 util jekang dengan kepala. Hak lain tu daripada tu duduk bawah panas saya. Dan bawah panas saya daripada siksa di pada masyarakat. Tengok sendiri. Kemudian daripada Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan. Lepas pada Tuhan himpunkan makhluk semua dah. Maka semua duduk di pada. Pas sore-sore kena hitung amalan. Amalan baik, amalan jahat, amalan baik, amalan jahat. Amalan fardu, amalan sunat, amalan sedekah pada himpung. Segala makhluknya makhluk Allah. Himpung pada padang pada padan itu. Karena pada himpung di pada itu. Memeriksa ia Allah tak nak periksa akan amalan Tuhan nak periksa amalan mereka tiap seorang misalnya kita tahu hak Yusri kira suku, hak Furqan kira suku, hak Harith kira suku, hak Elek kira suku laka tu bukan kata dosa bagi na Furqan mai duduk tah pala Yusri dah, dosa Yusri mari jatuh tah pala bagi punah Harith dah. Dosa hak Harith lah tanggung. Dosa Yusri tanggung. Pala kita lah boleh. Pala hak Yusri boleh. Hak Furqan boleh. Kau Furqan makna kata tak ada bertindih. Amalan siapa? Amalan gitu. Tak ada kata kena duk berubuk pergi mari. Dan menanyo Allah. Dan Tuhan menanyo. Dan menanyonya Allah akan tiap-tiap seorang akan perbuatan seorang. Allah Ta'ala akan tanya seorang-seorang akan perbuatan masing-masing. Mu buat gapo mu kuwi kamu tanya. Omo kuwi mu sekat ke balik, mai siapa mu 30, mu buat gapo tiap celah tu? Mu semaya ke dak, mu sedekah ke dak, mu keluar zakat ke dak, mu pergi haji ke dak, mu puasa tu tanya deh. Tuhan tanya akan seorang gawa dan menanya Allah akan tiap-tiap seorang akan perbuatan seorang. Dan apalah yang memperbuatkan atas dunia ketika hidupnya, gapo gatik mundak buat ketika mu hidup atas dunia dulu. Mundak atas dunia dulu buat gapo gatik Tuhan kata. Ni kena kira masing-masing deh. Boleh taubat lah ni. Sebab ditanya, lepas tu hak amalan kita taubat dah, dosa kita taubat. Hak tu dia tak catat dah. Misalnya dia catat dah boleh buku. Dia catat boleh dalam buku. Tapi kita dia bertaubat. Lepas tu hak kita dia bertaubat tu malaikat siapa? Akhirat esok tak ada. Tapi amalan kejahatan mana kita tak bertaubat, hak kita tak minta ampun pada Allah, dia ada tulis lah catat di surat amalan kita. Tapi kalau kita dia bertaubat, kita dia minta ampun, Tuhan sapu. So malaikat sapu amalan kejahatan. Makna klik ke akhirat esok tak ada dah amalan tu. Amalan kebaikan kita buat gapo semaya, gapo sikit ke sebanyak besar jizarah, semua tu sabit dalam surat catat teh. Dalam surat catat teh tu ada semua murid daripada semenjak kita hidup sampai mati kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kita tak ada kena duk gawa, duk syok lagi dah. Tuhan kan tanya satu-satu. Omong kuwi mung tu hidup tah dunia buat gapo Atid? Gaponyo dah perbuatkan atas dunia ketika hidupnya hidup seorang perbuat daripada kebaikan dan kejahatan, daripada buat baik dan buat jahat dia tu daripada kebaikan dia dan kejahatan dia, dan jadi saksi jadi saksi, jadi dalil jadi dalil atas seorang ni segala anggota seorang. Misalnya mulut kita, Tuhan tanya semaya dok atas dunia dulu, mulut panas kecek. Mulut kata semaya, tapi dia tak semaya. Tuhan suruh malaikat koci pak mulut dia. Lepas tu Tuhan kita tanya tangi. Hei, Tuhan mun takbir dak kata atas dunia dok semaya dak? Tangi kata dok ya Allah, tak biasa akak kebir duk dengan tidur semaya bedak langsung. Maaf pun bobo nak cukup 3 baru gigi sekali. Bobo nak cukup 3 gigi sekali, takut Tuhan koci hati. Tangi tu royak tak biasa bergerak. Kaki pun royak tak biasa jalan gesejik. Telinga tak biasa dengar suara bel. Tuhan koci mulut Tuhan kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Tuhan kata al-yauma, pada hari ni, hari kiamat ni, nakhtimu ala afwahihim, kami mengkoci di atas mulut-mulut manusia, mulut makhluk nak kecek tak boleh. Mulut nak bahang tak boleh. Tuhan tanya mu semaya dak atas dunia dulu, kuih umur mu 30, 40 tahun, 50 tahun. You nak oyak atas semaya. Koci. Tanya tangan tergi maya dak sakat ke? Mangke tangan terdak. Ya Allah, tangan kau yak atas tua yo malah. Tak biasa bangun semaya, tak biasa akad kebe, mulut tak biasa kecek hamolek, mulut tak biasa baca Quran. Nah, anggota-anggota yang lain yang jadi saksi di atas seorang itu. Kalau mulutnya bang tu hai koci, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tashhadu arjuluhum. Dan pula menyaksi oleh kaki-kaki mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakap-cakaplah oleh tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menyaksi oleh kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa barang yang dia buat, yang dia usaha. Tu dia dah. Dan membangkit Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap orang akan hujahnya, akan dalilnya. Sebab pun mu tak semaya, mana dalil, tak ada royak ke? Misalnya, orang tepi mah kita tak biasa royak, ya Allah. Misalnya dia duduk tepi pondok, tok guru tak biasa royak dia. Tok guru nak royak ni, dia tak mari mengaji. Panggil tok guru mari. Dia mau tu royak, tok guru tak biasa royak. Tok guru tak royak, apa duk royak hari-hari. Pahyo dia tak mari pondok, tak biasa masuk pondok. Lepas tu kalau duduk pondok, dia tak ngaji, duduk tidur. Tuhan betulkan hujah-hujah. Tuhan betulkan hujah-hujah dan dalil di atas. Pasal umat-umat dulu kita Nabi tak ada royak ke dia. Tuhan masalah kita tak Nabi mana. Kalau Nabi Musa, Tuhan tak Nabi Musa mari. Kalau Nabi Muhammad, Tuhan akan akik Nabi Muhammad mari dapat umat. Mun kata Nabi tak royak kamu supaya Tuhan kata, Abu Jahal, dulu ku suruh berimej dak. Nabi Muhammad tak ada royak. Mai Nabi Muhammad ni dapat Abu Jahal. Sungguh Abu Jahal. Ni Muhammad ada depan. Muhammad tak royak buat apa, duk kecek cekak-cekak duk imej dah, duk mengajak duk dah. Siapa yang nak bunuh ku ya Allah? Di dunia dulu. Tuhan mendatangkan hujah masing-masing. Kama dia kata wallahu a'lam. Kau ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Fa inna liqtida'a innama yakunu bi Rasulillah. Dia kata dulu tu wala yutarra, dan tidak ditertipu akan seorang bi kasrati man yaf'aluhu, dengan banyak mereka yang memperbuat akan dia, memperbuat akan dia akan perkara-perkara yang menyeleweng daripada syarak ataupun perkara-perkara yang gawa yang buat oleh manusia tu yang banyak daripada hanya az-zahri, daripada menundukkan belakang kepada orang-orang yang mulia masalah, mimman yungsabu ila ilmin, daripada mereka yang dibasa kepada orang yang berilmu, au salahin, ataupun orang yang baik, orang soleh, wa ghairihima min khisalil fadli, daripada perkara-perkara yang terlebih. Deh. Misalnya kita tengok orang wak ni pun dia tunduk belakang kepada orang tok guru, tunduk belakang kepada orang yang alim, tunduk belakang pada waliullah, mun tak ada kena wak. Kenapa? Kerana Nabi tak ada suruh. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Dah jaga-jaga tu benda ni iktidak siapa dia. Iktidak orang alim ke iktidak bagi ulama ataupun iktidak bagi Rasulullah. Fa inna liqtida'a, kerana bahasa turut dan tiru. Innama yakunu, sesungguh adalah ia al-iktidak, tiru dan turut ni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suruh kita turut cara Rasulullah, bukan suruh turut cara lain pada alim ulama ke lain pada Rasulullah, kena pada alim ataupun orang mulia waliullah supaya dia moning lah. Supaya tok peng tu dia duk mengaku kata dia kaja air langit, dia celuk kaki dia air kan, dia celuk kaki benda memiktah, dia celuk kaki dia. Lepas tu dah fok-fok ni duk pegang tayar kerajaan langit pakak mari hirup lah deh, mari sembah kaki mi air wak minum kata air berkat, air keramat deh. Ni bukan. Ni bukan cara Rasulullah. Rasulullah tak buat go ni. Sungguh Rasulullah orang rapik dengan Allah Taala nombor satu. Tapi Allah Taala apa? Rasulullah tak buat ambil kaki celuk di dalam tah dalam bekas wi umat ataupun wi sahabat yang makan. Dak, Rasulullah tak buat. Tapi kerajaan langit pada tok pun dia celuk kaki dalam tas, semua daripada budak-budak yang anak murid pakak mari hirup, pakak mari menyelai, pakak selai pala lah tu. Ni cara Rasulullah tak? Ni bukan. Jangan duk turut tu cara lagu tu. Walaupun orang tu ramai sangat buat benda tu, tapi benda tu adakah ikutan Rasulullah? Kalau bukan jangan duk turut. Qala Allah Ta'ala, telah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah firman tanah
wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ha, tu hai kata. Wa ma atakumur rasul, dan apa barang yang wak datang akan kamu, bagaimana wak datang akan kamu, aibihi dengan dia, dengan barang. Salah tahu, wa ma atakumur rasul aibihi, dan barang mana yang wak datang akan kamu oleh rasul kamu. Ha deh, fa khuzuhu, maka hendak mengambil oleh kamu, maka hendak beramal oleh kamu. Hu, akan dia, akan ma'atakumur rasul. Talu bagaimana hak rasul wak pergi hak molek-molek, maka mu ambil buat amal lah, mu turut lah, mu tiru lah, mu turut lah, jenyak lakah daripada rasul-rasul. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan barang mana yang menegahlah ia rasul kum akan kamu, anhu daripadanya, pada ma fantahu, maka berhentilah oleh kamu. Mau berhentilah mana barat Nabi lagi mula-mula dulu awal-awal Islam Nabi tanah, nahaitukum an ziyaratil kubur. Awal-awal Islam berarti mula-mula dulu orang sahabat-sahabat kita dan sahabat radhiyallahu anhum, mereka baru masuk Islam, lepas tu duk teringat lagi lah pada masa jahiliah dulu. Apabila pergi kubur pakat ngatak lah, garu pala lu, mati dah. Ayah, kalau ayah dah dulu kita sening, kita muda ni, ayah tak ada lah kita nak jadi gana. Ha, awal Islam orang duk terlekat terbiak lagi dengan biji sabak niyahah, teriak di atas kubur. Sebab tu Nabi lari pada awal-awal Islam kata, nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku tegah akan kamu daripada ziarah kubur, kerana aku tahu mu tu ada daki-daki, karak-karak bagi jahiliah, kita kubur nak teriak, nak serubaikan pala, nak garu pala. Sebab tu Nabi lari. Bagaimana Nabi lari? Mu tinggal, mu tak sawak. Kita wah Nabi suruh ya. Nabi suruh semai sunat, mai. Nabi suruh Jumaat, kita Jumaat. Nabi suruh kita mengaji, kita mengaji. Ni barat Nabi datang. Dan Nabi royak dan Nabi buat datang. Suratul Hasyr ayatnya 7. Wa qala ta'ala, dan telah firman-Nya Allah Ta'ala. Tu ayat firman langana. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri rabbih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Ha, tu ayat kata lagi. Falyahdharil ladzina yukhalifun, maka hendak beringatlah ia. Ha, ia seorang, yakni Nabi tu. Allazi, seorang lah kita tahu. Falyahdharil ladzi, maka hendak beringatlah ia seorang, alladzina yukhalifuna an amrih. Ha, orang-orang yang menyalahi dan pula membatahi dan pula mentelikahi an amrih, daripada urusan dan suruhannya, suruhan bagi rasul. Mengingat orang hak duk jadi selisih daripada titah bagi rasul, selisih daripada suhai rasul, mengingat-ingat kenapa? An tusibahum fitnah, bahawa seakan menipu akan mereka itu, akan alladzina yukhalifuna an amri rabbih ni, an amrih ni, orang-orang yang menyalahi daripada titah suhai bagi rasul, golikkan nak menipu di atas mereka itu, fitnatun, oleh bala dan fitnah. Sebab tu kalau orang tak turut cara Nabi, tak turut cara titah Nabi, tak turut cara jejak langkah Nabi, golikkan di atas mereka itu nak timbulkan fitnah-fitnah, bala-bala. Tengoklah ni, hak Nabi surat kok ni, kita teh kok lain. Banyak kan lala ni Nabi kata, kita saat ni tu kena jaga-jaga. Dah, masalah kita dalam kampung, kita dalam masyarakat, kita jangan duk suka jahat kat orang. Kita jangan suka buruk kat orang. Lepas tu kita jangan duk lakahkan titah-titah Nabi. Nabi tak wi japu ke jatah tino. Tu Nabi tak wi duk sekali. Ni tu Nabi lari belakang. Lepas tu kita pergi buat, kita pergi lakah, kita pergi selisih dengan apa suruh Nabi. Tuhan kata nanti-nantilah akan nak timbul fitnah di situ. Supaya ni Nabi royak kata mari suruh kita semaya Jumaat. Pas semaya Jumaat saat ni tu dah Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Musmaya semacam mana mung tengok ku semaya. Tapi musmaya tak ada tengok ku semaya. Nabi semaya lagu mana hak ni kita tak tahu dah, kita tak ada dengan Nabi. Lepas tu mu nak tengok cara Nabi semaya, mu kena pergi tengok le kitab-kitab ulama catat teh ulama tu lagu mana. Mu tu hak tu. Ulama tamu takbir hal lagu ni, jangan duk takbir back tu.
Ulama kata mutakbir akid tak sini baca Fatihah lagu ni, mata tengok tempat sujud. Ni cara Nabi. Itu cara Nabi. Kalau mu tak turut cara Nabi, maka nak timbul fitnah lah di tempat tu. Ataupun amalan kamu dalam hidup kamu semua tu nak jadi fitnah. Au yusibahum adzabun alim, ataupun nak menipu akan mereka itu akan alladzina yukhalifu an amri rabbih adzabun alim, oleh azab yang amat pedih. Supaya fok kaum Lut ya tak turut Nabi Lut, maka tipu di atas mereka azab, yakni balik bumi ja'alna aliha safila, kami balik bumi sebelah atas naik ke belah bawah, hak bawah naik ke atas, hak atas tengok bawah. Patu Tuhan pula binasa kaum bagi apa? Yakni kaum bagi Nabi Nuh, yakni dengan tenggelam mereka itu di dalam air bah. Sebab apa? Sebab mereka tak turut jinyak lakah bagi rasul-rasul mereka. Dua perkara orang tak turut Nabi dan Rasul. Yang pertama, nak timbul fitnah di tempat itu. Yang kedua, nak turun bala situ. Sebab tu berarti kita turut kedak cara Nabi. Kalau kita turut cara Nabi, alhamdulillah, cara masyarakat kita jumpa assalamualaikum, waalaikumsalam, kecek kita sekabat semua, kecek benda molek semua. Lepas tu kita turut dengan cara Nabi, insya-Allah kita dapat selamat dunia akhirat. Sekarang tu mereka kata wallahu a'lam wa qad qaddamna fi babil janaizi, kitabil janaiz. Kada tu dulu. Kita buat mula ni dah payah sikit. Kita suruh kali lagi. Puasa pun peling hari ni, tak apalah. Nak suruh kali tu takut tak makan, suruh kali esok. Sebab apa? Boleh kata la tu tak sah nak menafi pada la ilaha. Menafi benda yang tak ada. Tuhan yang disembah tak sebenar, sepotok pemberala benda tak ada. Lepas tu kita pergi menafi benda tak ada, jadi hasil tahsilul hasil. Makna mentak ada benda tak ada dah lagu ni mustahil. Maka jawab pennya musannif kata, ilmu kita menafi tika ni dengan mana mengkhabar. Nak cerita kata Tuhan sebenar Allah, dan hak lain tu tak sebenar pada wakilnya. Yang satu. Yang kedua kita saat ni tu menafi tu mana ketiadaan ada. Tak ketiadaan adanya. Ada apa? Ada Tuhan selain pada Allah. Bukan mana meniada, nak menidak. Tak, tu bukan mana. Bukan mana nak menidak kata Tuhan lain tu makna kata nak menidak Tuhan yang lain. Nak mentakdak tak? Makna ketiadaan ada. Tak ada Tuhan lain daripada Allah, melainkan Allah hak sebenarnya. Bukan makna meniada, mentakdak. Dah. Yang kedua, yang ketiga jawapannya, yakni kita kira benda-benda hak orang Islam, hak orang mukmin duk taswir, duk tergambar di dalam hati. Tuhan tu, Tuhan berala pun Tuhan weh. Tuhan tangan banyak, Tuhan bagi buat dia, buat Tuhan weh. Lepas tu Tuhan lembu, bagi buat India pun buat Tuhan weh. Lepas tu Tuhan buat becik, buat Tuhan. Duk taswir dalam hati-hati bagi orang mukmin, dalam zihn orang mukmin tu, maka menghukum ia orang mukmin kata benda tu tak sebenar, maka nak menyabitnya ialah Allah. Nak nafi hak lain maka menyabitkan Allah. Sekali lagi insya-Allah esok dah. Kita tengok di pula.